Boleh nampak slide? Okey, baru nampak. Baiklah, Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita akan mendengar tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Syazuli bin Muhammad Tahir dengan tajuk tazkirahnya Ubat Akhirat. Okey, jadi majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Dr. A. Rahman selaku pensyarah IPG Kampus Pendidikan Islam dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Jadi pada hari ini saya akan memberi sedikit tazkirah berkenaan dengan ubat akhir zaman. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahman Syazuli bin Muhammad Tahir dari kelas PPI SMP 2.01. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apakah yang saya katakan sebagai ubat akhir zaman ini? Jadi ubat akhir zaman yang saya maksudkan pada hari ini adalah selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kita seharusnya melazimi selawat di mana sahaja kita berada dengan menggunakan lisan ataupun hati kita, kerana ia merupakan hadiah paling besar buat umat akhir zaman yang beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang biasa kita dengar sebelum khatib memulakan khutbah Jumaat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas dan berselawat dan salamlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat lihat kebesaran selawat tu kerana Allah dan para malaikat sendiri berselawat kepada Nabi. Jika ibadah-ibadah lain seperti solat, sedekah, Allah hanya menyuruh kita melakukannya. Tetapi selawat ni Allah suruh kita, iaitu orang-orang beriman, melakukannya, dan Allah sendiri yang melakukannya. Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat lihat di sini betapa besarnya ibadah selawat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara cara yang kita boleh lakukan untuk mendekatkan diri kita ataupun membiasakan diri kita dengan amalan selawat ini adalah dengan mengadakan program selawat di mana di rumah kita terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana di rumah kita lah kita ingin memupuk diri kita dan keluarga kita supaya kita dapat melatih kaum keluarga untuk turut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita mesti kita boleh menceritakan kelebihan selawat kepada keluarga, sahabat dan kepada masyarakat. Ada sebuah kisah di dalam hadis di mana seorang hamba Allah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, beliau bersandar di tiang Masjidil Haram menghadap Kaabah setelah selesai urusan tawaf beliau. Selepas itu beliau melihat seorang lelaki sedang bertawaf dengan sangat perlahan. Lelaki tersebut jalan satu-satu. Dia angkat kaki letak, lepas tu lama sikit baru dia jalan balik. Lepas tu beliau pun pergilah berjumpa dengan lelaki tersebut. Untuk apa? Untuk bertanya, apa yang menyebabkan kamu jalan begitu lambat? Kemudian lelaki itu menjawab, aku berselawat pada setiap langkah kakiku. Maka Abdullah pun bertanya lagi,
apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Sebab apa? Sebab bila kita tawaf tu kan ada bacaan khusus yang Nabi ajar kepada kita. Tetapi lelaki ni dia berselawat pula. Lalu selepas Abdullah bertanyakan kepada lelaki tersebut, maka lelaki itu pun menjawab, saya, yakni lelaki itu bersama ayahnya dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Sampai di pertengahan jalan laut, ayah saya jatuh sakit dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lelaki itu amat sedih apabila melihat kulit ayahnya bertukar menjadi gelap, yang menandakan ayah kepada lelaki itu mati dalam keadaan yang kurang baik ataupun disebut sebagai su'ul khatimah. Maka saya, iaitu lelaki itu pun menangis sepanjang malam kerana amat sedih dan bimbang, ingin menjawab kepada kawan-kawan lain berkaitan perkara itu. Sebab dia pun kan naik kapal, jadi mesti ada orang lain. Jadi pada waktu itu lelaki itu dalam kemah bersama ayahnya dan ayahnya meninggal dalam kemah tersebut. Kemudian lelaki itu menangis sepanjang malam sampai satu masa dia tertidur. Dia tertidur dan mimpi berjumpa dengan seorang lelaki berkulit putih kemerahan dalam pakaian yang serba putih. Lelaki tersebut pun masuk. Lelaki tersebut yang dalam mimpi tu masuk dan menyapu muka ayah di dalam kemah, sehingga bertukar wajah ayah saya kepada wajah yang amat cantik dan bercahaya. Maknanya kan tadi tu wajah ayah lelaki tersebut tu dia jadi hitam kan, sebab banyak melakukan dosa lah apalah kan. Tiba-tiba lelaki ni ada lelaki yang masuk dalam mimpi ni sapu wajah ayah lelaki tersebut dan wajah ayah tersebut menjadi cantik dan bercahaya. Lalu saya memegang kain lelaki tersebut dan bertanya, siapakah kamu? Maka lelaki itu pun menjawab, kamu tidak mengenali aku? Akulah Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, aku datang kepada ayahmu pada malam ini untuk memberikan syafaat kepadanya sebelum di akhirat. Rasulullah kata lagi, ya, sememangnya ayah kamu banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Tetapi ada satu amalan yang beliau tidak pernah tinggal sebelum beliau tidur. Iaitu apa? Berselawat kepada aku, yakni kepada Rasulullah SAW. Maka mulai hari itu, lelaki itu berjanji akan berselawat di mana sahaja dia berada pada setiap langkahnya. Maka Abdullah bin Mubarak pun tersentuh dengan kisah tersebut dan terinspirasi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pada setiap masa. Lelaki itu berkata, aku tidak akan membasahkan bibirku ini, aku tidak akan membasahkan lidahku ini melainkan hanya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka rakan-rakan sekalian, daripada kisah tersebut dapat kita lihat betapa besarnya syafaat yang kita akan dapat apabila kita mengingati Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad agar mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepada kamu 10 kali. Jika kita berselawat 10 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 100 kali. Jika kita berselawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 1000 kali. Dan jika kita berselawat kepada Rasulullah 1000 kali, maka bahu kita dengan bahu Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti di syurga akan bertuh. Itu macam
nak kata betapa dekatnya lah kita dengan Rasulullah apabila kita berselawat 1000 kali sehari kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga pernah bersabda, yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan apa yang penting apabila kita melakukan selawat ini adalah kita perlu melakukan setiap amalan ataupun amalan selawat tersebut dengan ikhlas, supaya setiap amalan kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu diingatkan di sini rakan-rakan, setiap ibadah adalah amalan yang baik, tetapi tidak semua perkara baik adalah ibadah. Sebab apa? Sebab kuncinya adalah pada niat kita. Adakah kita meniatkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ingin menunjuk-nunjuk, ataupun ada perkara yang kita lakukan tu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita perlu mengikhlaskan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya ingin selitkan beberapa selawat yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama adalah selawat yang biasa kita dengar, iaitu yang paling pendek dan ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun boleh juga kita berselawat begini dengan membaca ayat yang tadi saya baca tu, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita membaca sallallahu wasallam alaihi wa alihi, sallallahu wasallam alaihi wa alihi, sallallahu wasallam alaihi wa alihi. Bacalah seberapa banyak yang kita nak. Ayat tu baca sekali, lepas tu bacalah seberapa banyak yang kita nak. Ataupun ada juga yang lebih panjang sedikit. Contohnya selawat Al-Izzati, Nur Izzati. Saya bawakan dengan lagu Ustaz Nizam, iaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ya Rasulullah an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma' wa sifat. Okay, jadi itu merupakan selawat An-Nur Dzati. Kemudian ada juga selawat yang biasa kita dengar yang selalu dipaparkan di kaca televisyen, iaitu selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi selawat syifa ni memang amat sesuai dibaca pada waktu sekarang, kerana selawat syifa ini dalamnya ada menyebut yang menyembuhkan tubuh kita, yang menyihatkan tubuh kita. Kerana sekarang kita dalam situasi COVID-19 kan, jadi bolehlah kita memperbanyakkan selawat syifa ini. Jadi itu antara selawat-selawat yang ada, dan ada lagi banyak lagi, tapi untuk menjimatkan masa saya kurangkanlah. Okay, jadi di sini ada satu pesanan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana perkara ini juga dinyanyikan dalam nasyid yang dibawakan oleh Ustaz Nizam, iaitu ingatlah wahai teman sekalian, Rasulullah pernah berpesan, seseorang itu
akan dibangkitkan bersama siapa yang paling dicintakan. Kami berdoa padamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Kami berdoa padamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Okey, jadi apabila kita mencintai Rasulullah, sudah pasti kita akan banyak menyebut nama Rasulullah. Dan itulah yang kita panggil sebagai selawat kepada baginda. Dan akhir sekali daripada saya, jika kita mencintai sesuatu, sudah pasti kita akan menyebutnya banyak kali kan. Jadi marilah kita memilih cinta yang benar, iaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Kerana kita akan dibangkitkan bersama orang yang paling kita cintai. Jika kita cintakan Rasulullah, maka Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama di syurga nanti. Paling kurang pun kita minta kita dapat lihat wajah Rasulullah SAW, walaupun tak dapat dekat, tapi dapatlah lihat wajah baginda. Paling kurang pun kita minta pun agar kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pun dah memang cukup besar dah. Satu nikmat yang cukup besar. Jika kita dapat bersama Rasulullah, lagilah seronok kan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Rahman Syazuli bin Muhammad Tahir atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi, iaitu ubat akhirat.